Bagi saya, ilmu dan amalan tarekat pada zaman sekarang namanya ada, perbahasannya ada, kitab-kitab yang berkait yang membahaskannya pun ada, tapi hakikatnya tidak ada. Tetapi di zaman awal Islam, di zaman sahabat, di zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman yang meliputi kurun pertama, kedua, ketiga, hakikat tarekat ada, amalannya ada, ilmunya ada, walaupun istilahnya tidak disebut-sebut. Ringkasnya, di zaman awal Islam tarekat, hakikat tarekat ada, namanya tidak ada. Tetapi zaman kita ini, zaman yang sudah ditinggalkan oleh zaman Nabi lebih 1400 tahun, nama tarekat ada, hakikatnya tidak ada. Kerana itulah, bila kita cuba berbicara, cuba berbincang, cuba memahami, apatah lagi cuba meyakinkan diri kita untuk beramal, kita menghadapi berbagai cabaran, berbagai rintangan, berbagai dugaan, sehingga akhirnya kita sendiri pun sangat berhati-hati. Dan mungkin kerana sifat terlalu berhati-hati, kita mati terlebih dahulu sebelum sempat beramal dengan ilmu tarekat. Saya ingin membacakan pandangan Jakim tentang tarekat di dalam buku kecil ini yang bertajuk Asas Rujukan dalam Bidang Akidah Islam, muka 26. Tarekat berarti jalan. Dalam ajaran tasawuf, tarekat ialah satu istilah. Tarekat adalah satu istilah yang lahir selepas zaman permulaan Islam. Bermaksud jalan yang dilalui untuk beribadat bagi mencapai ke satu maqam yang tinggi dalam usaha mengenal Allah Subhanahu wa taala. Menurut keyakinan Sufi, orang tidak boleh sampai kepada hakikat tujuan ibadat sebelum menempuh jalan itu. Jalan itu dinamakan tarekat. Pelbagai nama tarekat terdapat di Malaysia. Di antara yang popular hingga ke hari ini ialah tarekat Qadiriyah, Naqsabandiyah, Ahmadiyah, Samaniyah, Syadzaliyah, Rifa'iyah dan lain-lain. Pihak kerajaan telah membuat kajian tentang tarekat di Malaysia dan mendapati ada beberapa tarekat telah menyeleweng dari ajaran Islam. Oleh itu, satu keputusan telah dibuat bahawa kerajaan tidak boleh mengiktiraf mana-mana tarekat tertentu kerana bimbang ada berlaku penyelewengan dalam aspek tertentu. Inilah pandangan Jakim yang berjalan, yang digunakan sampai sekarang. Kerana buku ini diterbitkan pada tahun 2010 yang terbaru. Tuan-tuan dan puan-puan,
mahasiswa dan mahasiswi telah mendengar apa yang telah saya baca tadi. Saya cuba menyampaikan apa pula pandangan Mufti Mesir Dr. Ali Jumaah ketika saya menemui beliau pada tahun 2006 bersama rombongan. Seorang ustaz yang pernah menjadi murid bertanya, bagaimana seorang Islam kalau tidak belajar ilmu tarekat? Beliau menjawab, kalau diterjemahkan ke bahasa Melayu, insya-Allah kalau seorang Muslim tidak belajar tarekat, tidak beramal dengan tarekat orang-orang sufi, insya-Allah dia akan jadi seorang Muslim, dia akan menjadi seorang mukmin. Tapi bagaimana dia nak menjadi seorang muhsin? Seperti yang disebut dalam hadis Nabi, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi menurut pandangan beliau, peranan tarekat sangat penting, terutamanya untuk meningkatkan kedudukan seorang Muslim, seorang mukmin ke tingkat muhsin, seperti yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW tadi. Sebenarnya dalam sejarahnya tarekat telah mengalami sejarah manis dan pahitnya. Di zaman hidupnya Imam Syuuti adalah meninggal dunia pada tahun 911 Hijrah. Beliau mengikut tarekat Syadzaliyah. Guru tarekat Syadzaliyah beliau ialah Syekh Muhammad Al-Maghribi As-Sadzali. Ini ada disebut oleh Syekh Abdullah Syarani dalam kitabnya Yawaqid wal Jawahir. Di zaman hidupnya Imam Syuuti terdapat juga suara-suara ulama di negeri Mesir yang menegaskan bahawa tarekat ini tidak ada dalam Islam dan tarekat itu berlawanan dengan sunnah dan Quran. Lalu Imam Syuuti bangun mengarang sebuah kitab menolak pandangan itu. Kitab itu bertajuk Ta'yidul Haqiqatil Aliyah wa Tasdidut Tariqatis Syadzaliyah. Tapi saya tidaklah mau nak bercakap panjang lebar tentang peristiwa-peristiwa atau sejarah manis dan pahit tarekat ini. Cukuplah kalau saya terus saja menjelaskan apakah sebenarnya tarekat itu. Tadi kita dah dengar apa yang telah diutarakan dalam buku kecil yang dikeluarkan oleh Jakim mengenai tarekat. Sememangnya tarekat itu telah, makna tarekat itu telah dihurai oleh ramai ulama tasawuf. Ramai ulama tasawuf telah memberi definisi apa itu tarekat. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, saya sangat tertarik hati dengan definisi atau istilah yang telah dikemukakan oleh Syekh Muhammad Zakaria Kandahlawi dalam kitabnya Asy-Syari'ah wat Thariqah. Beliau menjelaskan bahawa tarekat ialah jalan yang menyampaikan seseorang itu kepada derajat ihsan.
Ini sama seperti pandangan Mufti Mesir Dr. Ali Jumaah tadi. At-tariqatu allati yumkinu biha al-wusul ila darajatil ihsan. Tarekat itulah yang memungkinkan seseorang untuk sampai ke derajat ihsan. Ihsan seperti yang disebut dalam hadis Nabi, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Menurut keterangan yang dibuat oleh seorang ahli hadis, Ibnu Rajab Al-Hambali, dalam kitabnya Jami'ul Ahkam wal Hikam, mengenai hadis tentang ihsan ini, bahawa hadis tentang ihsan ini telah menjelaskan kedudukan seseorang yang sampai ke peringkat ihsan, yaitu kedudukan orang yang sampai ke tingkat ihsan ini ada terbahagi kepada dua peringkat. Yang pertama ialah peringkat anta abudallah ka'annaka tarahu. Peringkat yang kedua yang tertinggi ialah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata beliau, apabila berada di peringkat pertama, seolah-olah melihat Allah, berarti ketika itulah Allah kurniakan hamba Allah itu ma'rifatullah. Karena itulah orang itulah layak digelarkan arif billah. Tetapi oleh kerana pada masa itu tumpuan hatinya semata-mata kepada Allah, ada satu bahagian sifat ubudiyahnya tidak sempurna. Lalu orang ini, kata Ibnu Rajab Hambali, layak digelarkan arif billah naqis. Dari segi hakikat, dia sampai kepada hakikat Allah, sampai kepada ma'rifatullah. Tapi dari segi sifat kehambaan, terutamanya keikhlasannya, masih ada kekurangan. Tapi apabila sampai ke peringkat yang tertinggi, yang terakhir, fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka, orang ini bergelar arif lagi kamil. Karena ketika itu manusia itu, mukmin itu akan dapat menyempurnakan sifat-sifat kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalaulah ihsan itu bermaksud seperti yang telah dihuraikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ahli hadis, kalau tak salah saya dia meninggal dunia pada tahun 799 Hijrah, akhir abad yang ke-8 Hijrah. Jadi kalaulah ihsan itu satu tingkat yang tertinggi dalam perjalanan kita menjadi hamba Allah dan mengenalnya, maka tentulah tarekat ini sangat penting. Sebab itulah Dr. Ali Jumaah tadi, beliau berpendapat seorang mukmin yang tidak belajar beramal dengan mana-mana tarekat orang sufi, dia tidak mungkin akan mencapai derajat ihsan, tidak mungkin akan menjadi seorang muhsin,